Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar Jurutera Pusaka? Apa khabar semua? Alhamdulillah, malam ni kita bertemu sekali lagi. Maaf, kata tekak. InsyaAllah malam ni saya akan bercerita tentang kisah yang bertajuk pembahagian harta si pencinta kucing yang hidup terasing. Sebelum saya mula, kepada semua yang menonton malam ni, harap semua sihat, sejahtera, dan kepada yang baru bersama malam ni, mungkin baru first time menonton, sebenarnya setiap malam daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat, My Pusaka menganjurkan mengadakan FB Live di slot kisah 9 suku malam setiap malam, daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Dan malam ni giliran saya lah. Malam lain tu giliran perunding lain dan juga daripada tim management My Pusaka sendiri. Malam ni panas berpeluh saya ni. Jadi kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab saya rasa ramai yang suka kucing. Saya tahu Jurutera Pusaka pun suka kucing. Betul, kat rumah ada kucing. Ramai yang ada kucing. Dan malam ni mungkin kisah ni anda semua boleh relate. Kalau yang tak suka kucing pun boleh ambil sebagai iktibar lah. Sebelum saya mula, saya nak cerita dulu tentang si pencinta kucing ni. Dia masih hidup. Dia seorang perempuan. Saya tak akan cerita detail sangat lah. Sebab ini kisah benar kan. Dia masih hidup lagi. Jadi dia masih single. Saya jumpa dia lebih kurang saya rasa 2-3 tahun dululah. Dia ni tak pasti ayah dia kat mana. Mak sewaktu dululah mak dengan ayah dia berkahwin. Dia seorang sajalah anak. Kemudian mak dia ni meninggal. Mak dia ni pula kalau tak salah saya dia seorang convert. Dan selepas meninggal, dia duduk dengan makcik. Kemudian ayah dia tak tahu hilang ke mana. Memang dia tak pernah jumpa ayah dia lah semenjak dia kecil lagi. Jadi dia dibesarkan oleh makcik dia lah. Kemudian beberapa tahun kemudian, makcik dia pula meninggal. Makcik ni ada suami lah dengan anak-anak. Tapi suami tu bukanlah kira bapa saudara betul kan. Itu sebab suami tu adalah suami kepada makcik dia. Jadi dia pun kemudian dia dah besar, dah melanjutkan pelajaran ke universiti semua, dia dah kerja, dia pun dah hidup sendirilah. Dia tak hidup lagi dia tak tinggal lagi dengan pakcik dia lah. Makcik dia pun dah meninggal kan. Memang tak ada, orang kata tak ada keluarga lain lah. Itu sajalah keluarga yang dia ada. Ayah pula tak tahu kat mana. Jadi dia teruskan kehidupan macam biasa. Dan dia susah senang hidup dia ni sebenarnya dikongsi bersama dengan dia punya kawan baik. Kawan baik dia pula bukan beragama Islam. Tapi memang mereka baik lah. Susah senang duduk pun bersama kan. Jadi waktu dia jumpa saya tu, dia tanya, bolehkah saya ni hibah harta kepada kawan yang bukan Islam ni? Saya kata boleh. Sebab hibah ni dia sebenarnya boleh, kita boleh bagi kepada sesiapa saja. Kepada keluarga boleh, kepada orang bukan Islam pun boleh. Dalam kes ni dia nak bagi kepada kawan dia. Sebab kawan dia lah yang banyak tolong dia. Jadi rumah tu dia nak hibahkan kepada kawan. Dan mereka berdua ni ada membela kucing. Banyak kucing. Kucing-kucing terbiar ni dia orang bela.
Dan dia orang dah tubuhkan macam satu apa tu, dipanggil apa macam NGO macam tu lah untuk kucing-kucing terbiar ni. Memang banyak lah. Dan dia cakap dengan saya, dia kata dia nak walaupun dia mati nanti, kucing-kucing tu semua dibela oleh, diteruskan dibela oleh dia punya kawan tu. Okay? Sebab banyak kan. Jadi dia cakap dia nak sebahagian daripada harta dia ni untuk organisasi itulah, yang untuk macam NGO yang membela kucing-kucing terbiar ni. Jadi saya cakap boleh, kita boleh buat, cuma dia kena dokumenkan semua hasrat dia. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab waris dia tak tahu kat mana. Agak-agak siapa waris dia? Okay, siapa bakal waris? Kalau kita teliti betul-betul, bakal waris dia adalah ayah. Tapi ayah dia tak tahu kat mana. Dia pun tak pernah jumpa daripada kecil. Okay. Dan itu sajalah. Tapi katalah dia terjumpa ayah. Ayah dia kahwin. Kalau ayah dia kahwin dan ada anak, yang itu kira adik dia kan, adik dia saudara sebapa, itu boleh jadi waris lah. Contohnya kalau ayah dia meninggal, dan saudara sebapa ni lelaki atau perempuan, boleh menjadi waris lah. Tapi dalam kes ni dia pun tak tahu kat mana, tak tahu nak cari kat mana. Ayah pun tak pernah datang tak pernah cuba hubungi dia lah. Jadi dia adalah salah seorang yang memang kritikal kena buat perancangan harta. Sebab kalau tak buat apa-apa, agak-agak apa jadi? Ada tak orang yang nak tolong dia? Saudara pun tak tahu kat mana. Kawan yang ada pun, yang paling baik dengan dia adalah bukan Islam. Adalah kawan Muslim yang baik, tapi yang paling baik lah, yang selalu jaga, orang kata ambil berat tentang dia adalah seorang non-Muslim. Non-Muslim mungkin tak tahu cara nak uruskan harta. Kan? Kalau dia tak buat dokumen, tidak melantik wasi untuk mula proses selepas kematian, segala hasrat yang dia bagi tahu saya tu tak mungkin. Susahlah. Okay? Contoh, katalah disahkan, katalah ayah pun dah tak ada, Baitul Mal lah. Okay? Baitul Mal akan menjadi waris. Baitul Mal yang berhak ke atas harta-harta peninggalan dia, sebab dia dah tak ada sesiapa lagi. Bukan dia tak nak bagi Baitul Mal, cuma hasrat dia sewaktu hidup, dia nak bagi dekat kawan yang ambil berat tentang dia, kawan yang dia sayang. Hibah tu kan adalah hadiah kasih sayang, jadi dia nak hadiahkan kepada kawan. Jadi kalau tak buat tu, memang kawan dia takkan dapat lah. Jadi pertama saya kata memang kena lantik wasi lah. Jadi dia pun lantik wasi. Okay, wasi daripada kawan dia lah. Dia ada kawan Muslim yang lain juga. Dia sudah lantik wasi. Sebab kalau tak ada, memang harta dia, semua duit cash dia tu mungkin akan beku macam tu, sebab tak ada orang mula. Dan hasrat yang dia nak tu, nak bagi dekat kawan, nak bagi untuk organisasi tu, nak bagi supaya kucing-kucing dia tu terbela lah, okay? Selepas kematian dia. Jadi sebab itulah penting untuk dia buat dokumen. Jadi setelah buat dokumen tu, saya pun ada tanya dia jugalah. Okay, memang bagus dia hibahkan dekat kawan dia, dia nak bagi untuk kucing. Jadi saya cakap, kalau bila dah waktu kita buat dokumen tu, sebenarnya kita ada berpeluang juga untuk berwakaf untuk kali terakhir kepada masjid, pusat tahfiz. Okay, jadi dia pun ada jugalah sebahagian daripada cash, okay, diwakafkan kepada untuk sama akhirat lah, kepada pusat tahfiz, masjid dan sebagainya lah. Okay, jadi di sini kalaulah ada hasrat dan bila tak tahu siapa waris, macam dalam kes ni, memang penting sangat buat dokumen.
Okey, kalau tidak memang takkan dapatlah. Takkan dapat dilaksanakan semua hasad yang terbuku di hati dia tu. Okey. Jadi saya rasa itu adalah antara poin yang saya nak terangkan di sini. Okey, kalau ada hasrat di hati, jumpalah pakar. Okey, sebab kadang-kadang bila buat sendiri ni tulisan tangan boleh, bukan tak boleh buat sendiri, tapi kemungkinan besar apa yang kita buat tu mungkin tak dapat dilaksanakan. Okey, jumpalah pakar, insya-Allah pakar-pakar boleh nasihatkan. Datanglah jumpa kami kalau ada yang mendengar ni, ada yang menonton duduk tinggal di utara, boleh datang jumpa saya. Oh, tapi sekarang tak boleh lah, PKP kan. Boleh hubungi saya, kita boleh buat video call, boleh Zoom, boleh Google Meet. Okey, saya boleh beri khidmat nasihat untuk perancangan harta. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya malam ni. InsyaAllah esok malam ada lagi slot kisah 9 suku malam yang akan dikongsi oleh kejap ya, siapa ya, perunding lain. Okey, pada waktu yang sama, 9 suku malam. Okey, sekian sahaja perkongsian saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.